نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama dan selama-lamanya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala merafakkan rasa syukur di atas izin dan pilihan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang akan kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Apakah maksud ataupun terjemahan daripada hadis ini? Kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan maksud dan huraian hadis ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah yang mana nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, gelarannya Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut qala Allah, oleh kerana hadis yang kita baca ini dikategorikan sebagai hadis qudsi, maka akan ada perkataan qala Allah. Qala Allah bermaksud Allah berfirman atau Allah berkata. Maksud qala Allah di sini adalah hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksud dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana, aku, yakni Allah, aghna, maha kaya. Maksudnya aghna, aku kaya, aku tidak memerlukan, aku tidak berharap. Asyuraka, apa makna asyuraka? Sekutu. Allah menyatakan dengan tegas, aku tidak memerlukan sekutu-sekutu, tidak memerlukan tandingan atau sesiapa untuk bersama-sama denganku. Anis syirk, man amila amalan. Apa maksud Allah tidak memerlukan sekutu di sini? Kata Allah, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu amalan, man amila amal, maksud di sini ibadat, asyraka fihi ma'i ghairi, yang mana ketika dia melakukan ibadah tersebut atau dia menunaikan amalan tersebut, selain daripada dia mempersembahkan amalan itu kepadaku, dia juga mempersembahkan, mengharapkan ataupun
menyerahkan amalan itu kepada sesuatu pihak yang lain bersama denganku, sebagai balasannya, taraktuhu wa syirkahu. Pada hari kiamat nanti, aku tidak akan mempedulikannya. Aku akan meninggalkan orang tersebut bersama dengan apa yang dia sekutukan ketika dia melakukan ibadat kepadaku. Maksudnya, apabila kita melakukan apa-apa ibadah, amalan, kita melakukan di atas sebab kerana selain Allah, apa yang disebut sebagai riya ataupun sum'ah, juga kadang-kadang kita boleh maksudkan dengan benda yang sama. Selain daripada dia niat kepada Allah, barangkali ada sebahagian kita yang dia memang tak langsung, dia tidak mengharapkan daripada Allah. Dia melakukan semata-mata untuk mengharapkan pujian dan penghargaan manusia. Ataupun dia melakukan untuk suatu tujuan, habuan, sebab dalam arti kata yang lain, dia telah merosakkan ikhlas. Dia telah merosakkan niat dia kerana Allah itu dengan dia sekutukan niat itu dengan benda-benda yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dia lakukan ketika di dunia dahulu, dia melakukan sesuatu bukan kerana aku, ataupun ada perkara lain yang dia harapkan ketika di dunia, habuan yang dia nak di akhirat esok, maka orang yang dia harapkan itu atau pihak yang dia nak kepada orang tersebut, maka pergilah ambil pahala ataupun tuntut ganjaran daripada orang yang dia harapkan tersebut. Allah kata, taraktuhu wa syirkahu, maka aku biarkannya, aku tidak mempedulikannya, aku tinggalkannya. Untuk apa? Untuk siapa yang dia lakukan amalan tersebut. Jika dia lakukan untuk dunia dan juga pujian manusia, maka pergilah ambil pahala dan balasan daripada manusia yang dia harapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tuan-tuan sidang hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu dengan satu hadis yang barangkali kita telah dengar dan telah kita lalu dalam kuliah-kuliah yang lepas. Hadis ini masih di bawah tajuk dan tema perbincangan yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan riya ketika melakukan ibadat. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, Al-Imam Nawawi antaranya menyebut bahawa hadis ini adalah suatu larangan yang keras kepada orang yang apabila dia melakukan sesuatu, tindakan yang dia buat itu di atas niat selain daripada Allah. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas tentang betapa berat dan susahnya untuk seseorang melakukan ibadah, memperbetulkan dan mengikhlaskan niat dia. Dan masalah niat ini lebih meruncing dan lebih menakutkan kerana ia menyerang orang yang kuat beribadah, orang yang semangat melakukan amalan, orang yang bagus, orang yang baik. Kerana orang-orang yang seperti inilah yang melakukan amal. Maksudnya, ahli maksiat atau orang yang tidak menunaikan ibadat, dalam bahasa kita orang yang tak salat, orang yang tak puasa, orang yang tak mengaji, orang yang tak menuntut ilmu, orang yang tak bersedekah, dia tak ada masalah sangat niat. Pasal dia tak buat benda tu. Tapi bagi kita yang buat ni, bagi kita yang bersemangat ni, bagi kita yang melakukan amalan ini, kita akan bertarung dengan satu lagi masalah, nak bagi ikhlas masa buat tu. Ramai orang boleh buat. Ramai orang boleh buat dan kita tengok ramai orang yang buat. Salat banyak orang buat, puasa pun ramai orang buat, haji, umrah lagi ramai. Dan kalau tuan-tuan tahu, antara jemaah yang paling ramai melakukan umrah dan haji ini Malaysia. Tetapi persoalan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah kata sesiapa yang apabila dia buat itu ada niat terselindung. Sebab niat ni benda dalaman.
fil qalb. Niat ni amalan hati. Siapa pun tak tahu antara kita dengan Tuhan ya. Sebab itu di akhirat esok Allah kata, ketika mana dia melakukan sesuatu itu untuk sesuatu yang lain, taraktuhu, maka pergilah kepada pihak ataupun orang tersebut. Jangan datang kepada aku kerana bukan dia melakukan itu disebabkan ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang mudah kita faham. Umpamanya satu orang, dia kerja dengan orang lain, dia mari minta gaji dengan kita. Dia sokong orang lain, dia minta tolong kita. Tabiat kita pun tak akan tolong orang yang tak sokong kita. Orang yang tak bantu kita. Kepada siapa dia lakukan benda tu, pergilah minta pada orang tersebut. Umpamanya, dalam keluarga, seorang suami akan tanggung anak dan isteri dia. Anak dengan isteri orang lain lah tanggung. Sebab itu, kita tak boleh terima ada isteri yang menduakan suami dia. Sebab apabila suami dia memberikan hak-hak yang sepatutnya, dia mensyirikkan suami dia. Perkataan yang sama juga kita boleh guna. Kerana syirik ni maksudnya menduakan. Sepatutnya dia menumpahkan taat setia dia kepada suami yang berhak untuk dia taat. Tapi dalam masa yang sama, dia mensyirikkan suami dia. Suami dia bagi makan, suami dia bagi tempat tinggal, suami dia bela dia, tapi dalam masa yang sama, dia memberikan kasih sayang ataupun memberikan ketaatan kepada orang lain. Ini suatu benda yang hatta manusia pun tak boleh terima, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok antara beberapa dalil yang disebut oleh para ulama berhubung dengan isu melakukan amalan bukan kerana Allah ini, antaranya yang selalu kita baca dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang mana tuan-tuan baca dalam salat dan selalu dibahaskan oleh ustaz-ustaz kita tentang bahaya orang yang apabila dia mendirikan salat, dia melakukan kerana orang. Fawailul lil musallin. Tuhan kata celakalah orang-orang yang mendirikan salat. Al-musalli ni orang yang salat. Musalli, orang yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu mereka apabila mendirikan salat, mereka lalai. Lalai di sini telah berlaku beberapa tafsiran di kalangan ulama-ulama tafsir. Apa maksud lalai? Sebahagian ahli tafsir kata lalai itu sahun. Pasal itu tuan-tuan sebut sujud sahwi. Perkataan yang sama lah, word yang sama. Sahwun. Artinya lalai. Sebab itu tuan-tuan sujud disebabkan kelalaian. Terlupa, tak ingat, syak, tertambah, terkurang. Pasal apa boleh berlaku benda macam tu? Pasal lalai. Pasal hilang khusyuk, hilang fokus. Jadi Allah kata celaka. Walaupun dia salat, tetapi masih lagi dicela oleh Allah. Disebabkan apa? Lalai. Lalai ni banyak khilaf lah di kalangan ahli tafsir. Macam saya sebut tadi. Ada yang kata dia salat, tetapi di hujung waktu. Ada yang salat. Maksud yang pertama, dia salat, tapi dekat-dekat nak habis waktu. Nak terkeluar waktu, baru dia semayang. Itu maksud lalai. Ada juga di kalangan ahli tafsir yang kata lalai itu dengan maksud apa? Dia salat, tetapi tidak ada di dalam salat itu khusyuk kepada Allah. Artinya dia berdiri salat kosong. Dia salat itu sekadar untuk mengangkat kewajipan supaya dia tak berdosa. Tapi kosong, tak ada apa dalam sembahyang tu. Dia tak ingat Allah, melainkan sedikit. Seperti mana salat munafik, Allah kata, tidaklah orang-orang munafik itu ingat kepada Allah. Pasal itu tuan-tuan, bila kita salat, sejauh mana dalam salat tersebut kita mengingati Allah. Hatta dalam sembahyang pun kita duk fikir, kalut, serabut, masuk dalam urusan dunia, lah kali kita menjadi tak ketahuan pala ekor sembahyang. Itu termasuk dalam makna sahun. Kemudian Allah kata lagi, alladzina hum, kita nak ambil syahid dia tang ni. Alladzina hum yura'un, daripada perkataan ra'a, iaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan amalan salat dan sebagainya, yura'un, mereka melakukan untuk dilihat. Maksudnya mereka mendirikan amalan itu untuk dilihat dan diberikan pujian oleh orang yang melihatlah. Iaitu sebab itu perkataan riya
daripada perkataan ra'a. Maksudnya tengok. Sebab itu dia ada satu lagi. Dia panggil sum'ah. Sum'ah ni kita cerita. Riak ni kita buat bagi orang tengok. Yang maksudnya kedua-dua riak dengan sum'ah ni tujuan dia apa? Bukan untuk Allah. Riak untuk orang, sum'ah juga untuk orang. Maksudnya dia menampakkan dengan tujuan. Ada orang yang dia tunjuk amalan itu bukan kerana orang. Ada. Nanti ada satu bab yang kata para ulama dibenarkan untuk kita menampakkan amalan kita pada keadaan-keadaan tertentu. Boleh kita memzahirkan sesetengah amalan untuk dilihat oleh orang. Bukan kata tak boleh. Umpamanya baca Quran. Ada ketika kita boleh baca Quran untuk orang lihat. Sebab apa? Untuk orang ikut. Untuk orang belajar. Sebab itu ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi memuji orang yang sedekahnya ketika di hadapan manusia. Bukan setakat Nabi suka, tapi Nabi puji. Bahkan Nabi kata orang macam ni bagus. Kerana dia jadi contoh pada orang lain. Tapi dalam erti kata, masa dia sedekah tu depan orang. So nanti kita akan rincikan. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang yang riak ini di dalam suratul Baqarah ayat 264 pada juzuk yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah kata janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman. Kita selalu dalam Quran ni Allah Taala panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita rasa apa? Bila tuan-tuan dengar imam baca ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan dengar ustaz baca ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha artinya wahai. Dia panggil dalam bahasa Arab harfun nida. Dia seru. Saya barangkali macam nilah. Dalam masjid ni kita ramai-ramai duk ada ni, penuh masjid ni, saya panggil satu orang. Saya kata yang baju merah. Yang baju merah tu dia akan ustaz panggil aku. Dia akan panggung kepala dia. Dalam ramai-ramai tu ustaz panggil dia. So dia rasa ustaz bagi perhatian pada dia. Dan dia rasa pasal apa Allah panggil aku ni? Pasal apa ustaz panggil aku ni? Kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang beriman. Maksud dia apa? Hanya orang-orang yang merasakan diri dia beriman terpanggil dan tersentak dengan seruan itu. Tapi kalau orang yang tak rasa dia beriman, orang yang tak mengaku dia beriman, ataupun orang yang iman dia lemah, perkataan ya ayyuhalladzina amanu, seruan Allah itu dia rasa nothing, dia rasa tak ada apa. Dia rasa Tuhan tak bercakap dengan dia. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, nida, satu seruan khas yang Allah panggil dia untuk Allah bercakap dengan dia. Dan semestinya orang beriman bila dia dengar word-word perkataan ya ayyuhalladzina amanu, dia punya respon kena clear. So bila tuan-tuan dengar ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan mesti tertanya, apa pasal Tuhan panggil? Apa pasal Tuhan sebut kita? Tuhan sebut hang ke? Tu amanu. Amanu tu akulah. So siapa-siapa yang rasa dia amanu, beriman, dia kena bagi perhatian, concentration dia, fokus dia. Tuhan nak kata apa lepas tu? Sebab itu bila sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan kena dengar apa? Apa lepas tu? Sebab Tuhan sedang berbicara dengan amanu, orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tak rasa dia beriman, atau dia tak rasa dia termasuk daripada kalangan amanu, alladzina amanu, dia tak payah dengar, ataupun dia buat tak tahu pun tak apa. So ini membezakan bagaimana kita respon dengan panggilan Tuhan pada kita. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Kita pun duk tertunggu-tunggu. Apa Tuhan nak kata? Apa Tuhan nak sebut ni? Janganlah kamu membatalkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan mengungkit-ngungkit dan juga menyebut-nyebut sehingga menyakitkan hati orang yang menerima,
seperti mana mereka yang menginfakkan harta mereka itu supaya apa? Selalunya Quran kata orang yang ungkit ni orang yang memang daripada awal lagi tak betul dah niat dia. Tabiatnya macam tu. Siapa-siapa yang bila daripada awal masa dia bagi tu, dia dah tak betul dah. Dia memang dah tak ikhlas dah. Dia ada sebab lain dah. Jadi bila dia bagi, tak jadi macam dia harap, dia akan kecewa. Saya bagi contoh macam ni lah, bagi mudah. Contoh selalu kita bagi. Satu orang barangkali dia sedekah kat masjid lah. Dia sedekah kat masjid. Apa tujuan dia kita tak tahulah. Tapi kalau dia bagi kerana Allah, apa jadi pun, dia akan okey lah. Kan? Tapi kalau orang tu bagi di atas niat lain, barangkali dia bagi untuk masjid sebut nama dia ke, barangkali untuk imam umum masa Jumaat ke, ataupun barangkali untuk dinamakan apa-apa masjid ni sempena dia ke apa ke. Artinya dia ada maksud lain. Apabila maksud dia tu tak tercapai, atau benda yang dia harap itu tak jadi seperti mana harapan dia akan kecewa. Sebab itu tuan-tuan, kekecewaan ni dia mai bila apa yang kita harapkan itu tak jadi. Sebagai contoh, saya tak katalah semua, segelintir ibu bapa. Dia bela anak-anak di atas maksud anak-anak tu mesti bela dia balik. Bukanlah saya kata tak ikhlas, tapi saya nasihat diri saya dan kita semualah. Apabila kita menunaikan amanah, bela anak-anak kita, bagi makan, minum, didik dia, bukanlah salah kita harap untuk dia bela kita balik. Taklah salah, taklah berdosa. Tapi itu bukanlah maksud di atas tujuan kita bela tu. Kerana anak-anak yang kita bela ni amanah. So tuan-tuan jangan duduk. Pasal kalau tuan-tuan aim, target, objektif, abang, oi kita tak payah susah hati dah. Anak kita 3-4 orang ni duk nampak berjenis lah. Esok kita tak susah hati lah. Kan? Kita kalau ada apa-apa esok mereka bela kita. Kan? Duk sembang lah. Anak tu bersunat tak lagi. Kita tak ada masalah abang, oi ni dah kerja besar-besar esok ni. Kan? Ni 4 orang ni kalau bagi seorang 300 pun duk ada 1,200 dah. Baca dah tu. 60 tahun, 70 tahun lagi. Anak tak ketahuan lagi tu. Umur 60, 70 tahun tu. Kita tak ada masalah kan kita ni kan. Boh seorang lagi 5 orang 1,500. Lepas lah hang 700 aku 700 Nak gaduh apa? Artinya bila dia buat sesuatu di atas maksud yang seperti itu, bila sampai pada waktu yang dia harap tidak berlaku, di situlah kekecewaan akan mai. Tapi kalau satu orang dia bela ikhlas, kita belalah ni semua amanah esok Tuhan nak tanya. Bagi jadi elok, bagi faham agama sikit, bagi ketahuan Quran sikit. Esok mereka boleh hidup pun lepas beda kita sudah. Mereka nak bela kita, Alhamdulillah. Mereka teringat kat kita, Alhamdulillah. Mereka nak bagi sabar sikit, kita terima. Tapi kalau mereka tak bela pun insyaAllah kita boleh. Kita belalah, ikhlaslah Allah Ta'ala bagi orang lain. Allah Ta'ala tak kurnia anak. Kita Allah Ta'ala bagi sampai 3-4 orang. Belalah amanah Allah. Esok kalau kita tak bela elok-elok, Allah tanya. Dia tak bela. Dia buat tak kisah. Dia tak seperti mana yang sepatutnya. Kita tak kecewa. Orang tanya macam mana? Tak apa, memang kita bela pun kerana Allah. Esok Allah bagi pahala. Dia tak bela saya, dia tak balas jasa saya. Itu antara dia dengan Tuhan. Soal saya dengan Tuhan, amanah atas dia, selesai. Kalau kita selalu pasak dalam kepala kita, kita buat kerana Allah, balasannya kita tuntut kepada Allah, bukan di atas orang, maka tak ada lah apa-apa masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang duduk menjadi macam mandom. Pasal apa? Duk fikir apa? Duk fikir orang tak ada apa-apa penghargaan pada dia. Ni dia kata aku nak pencen, dia tak ada nak buat kenuri apa ke aku. Barangkali macam tu lah kan. Hatta kita buat kenuri pun tak boleh ada juga buat kenuri. Saja saya sebut orang kampung ni kan. Tapi orang kampung ni baguslah. Buat kenuri pun kita tak harap apa. Kata tuan harap. Siap habak kat Catherine tu. Ni bayar setengah tu. Setengah lagi nanti dia kutip duit orang ramai. Tu dia.
Ertinya hang duk tunggu orang mai bagi tu. Maksudnya biar kenduri tu duk nak harap tuai duit orang. Pasal tu kalau buat kenduri belah Siam, kaya. Tak bagus jugalah saya Siam ni. Tulis siapa bagi. Tulis banyak mana bagi. Nanti nak kena bagi balik. Dia jadi macam satu paksaan pula. Tak elok kan. Kita bagi ikhlas. Tapi orang Melayu pun duk jadi lagu tu. Salam lah. Dia bagi apa? Lepas tu kadang-kadang dia asing kok. Yang ni siapa bagi ni? Sambil duk buang lah sampai. Ni siapa bagi ni? Banyak ni yang bagi. Kalau kita mai dibuat di atas sebab harap ke orang bagi, tak kecewa. Banyak mana boleh bang? Allah tak boleh banyak mana. Kali ni aku nak buat kenduri, duk ingatkan aku boleh nak tumpang senang. Tak boleh. Pasal tu bila kita mai di atas apa? Kita buat ni di atas apa? Sebab itu Allah kata kalau buat anis syuraka di atas sebab lain taraktuhu. Esok minta maaf, jangan mai kat aku. Tuhan kata siap-siap dah, jangan mai kat aku, pi kat dia. Sebab apa? Di dunia dahulu hang harap dekat dia. Manusia kalau dia harap kat manusia ni janji baguslah. Kan? Harapan tu bagus, cerita tu kemas. Tapi mai datang nak buat, nak tunai tu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi Allah kata jangan batalkan. Sebab itu kata para ulama, di antara pembatal amalan adalah riak. Mana-mana amalan yang dibuat di atas riak, maka amalan tersebut ditolak kerana Allah menyatakan la tubtilu, jangan membatalkan amalan kamu, menunjukkan kata para ulama riak salah satu daripada pembatal amalan. Jadi yang mana tuan-tuan buat di atas orang tu, tuan-tuan tak payah duk baca pahala dah. Kalau tuan-tuan mai hantar kenduri malam ni atau tuan-tuan mai bagi apa-apa malam ni, duk harap orang puji, tuan-tuan jangan duk baca ada pahala. Jangan duk baca ada pahala. Memang tak ada pahala. Memang Allah Taala batal awal dah. Maka akan dapatlah apa yang kita harapkan itu, iaitu sebahagian daripada pujian manusia. Kemudian Nabi SAW juga sebut berkaitan dengan syirik ni lebih teruk daripada Masihid Dajjal. Riak ini lebih teruk daripada Dajjal. Dajjal tu teruk dah, tapi riak ni lebih teruk daripada Dajjal. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dajjal tu teruk tak? Teruklah. Tiap-tiap kali lepas sembahyang kita baca, wa a'udzu bika min syarri fitnati masihid dajjal. Nabi kata kalau kamu dengar Dajjal keluar, lari balik ke rumah, jangan pergi cari Dajjal. Dan tidak ada mana-mana nabi yang mai, melainkan semua nabi-nabi ni cakap tentang Dajjal. Nabi Adam ke nabi apakah semua akan cerita bab Dajjal. Tapi ada satu benda yang lebih teruk daripada Dajjal, lebih bahaya daripada Dajjal. Apa dia? Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mahukah kamu wahai para sahabat, aku beritahu tentang suatu perkara yang aku sangat takut ke atas kamu, lebih daripada aku takut kepada Dajjal. Nabi kata Dajjal ni aku takut jadi kat kamu. Fitnah Dajjal ni aku bimbang kamu jumpa atau kena pada kamu. Tapi kalau kamu tanya antara Dajjal dengan satu benda lagi, aku lagi takut yang satu ni. Apa dia tu? Qulna bala. Kata para sahabah, ya Rasulullah, bala. Bahkan kami nak dengar. Faqal asyirkul khafi. Yang dikatakan fitnah yang lebih berat dan buruk daripada Dajjal itu adalah syirik yang tersembunyi. Pasal itu dalam hadis tadi Nabi kata apa? Nabi kata apa? Dalam hadis yang tuan-tuan baca tadi, ana aghna syuraka. Allah kata aku tak memerlukan sekutu. Artinya orang yang riak, dia melakukan syirik. Orang yang buat sesuatu amalan tu kerana orang lain, tu termasuk riak, termasuk syirik. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, sekali kita muhasabah apa yang dikatakan bukan riak. Tapi kita sambung hadis ni. Nabi kata asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi ini, ataupun dalam bahasa mudahnya riak ini lebih berat daripada Dajjal. Pasal apa lebih berat pada Dajjal? Kata para ulama, Dajjal ni kita tengok kita boleh kenal. Dajjal ni bila dia mai kat kita, kita boleh kenal. Tak ada kesamaran. Dajjal ni semua orang boleh kenal. Tertulis di dahi dia kafara, kafir. Di dahi itu ada cok besar kafir. Mata sebelah buta. Itu tanda-tanda yang jelas Dajjal. Tengok daripada jauh pun tahu kata tu Dajjal. Okey?
Tapi syirik ni, kita tak nampak. Nabi kata, ayyaqumar rajulu, bangkit satu orang laki-laki, yusalli, dia salat. Pasal itu saya kata syirik kecil atau syirik tersembunyi ni, riak ni, dia serang orang yang melakukan ibadat. Tajuk ni sepatutnya ditekankan kepada kita yang memang termasuk daripada kalangan orang yang buat ibadat. Nabi kata syirik kecil ini, ayyaqumar rajul, khafi, yang tersembunyi ini, bangkit satu orang laki-laki, yusalli, dia salat. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nazar rajul. Iaitu dia bangun salat, fayuzayyin, tazyin. Dia memperelokkan salat dia itu untuk apa? 5 yara min nazaril rajul, supaya orang melihat cantik dan khusyuknya salat yang dia lakukan. Itu jelas. Satu orang laki-laki bangkit salat. Tapi soal dia riak tak riak ni kita tak tahu lah. Pasal itu dia panggil khafi, tersembunyi. Saya lagi tuan-tuan pergi sembahyang caca merbah pula. Bangkit sembahyang, Allah. Tu imam baca lebih kurang alhamdulillah bil alamin rahmat. Buat teruk Dia kata sekali buat elok riak pula. Jam. Lingkup pahana habis. Kan? Maksud di sini bukan soal elok semayang tu. Satu orang semayang, Allahu Akbar, tengok tertib, rukuk, takmakninah, bacaan elok apa semua. Itu bagus. Dan memang kita pun disuruh buat macam tu. Soal yang diperbincangkan ni, tengok, pasal tu hadis ni dia tak kata salah memperelokkan salat tu. Dia tak kata salah. Sebab salat ni memang kena elok. Pasal tu nak mari salat pun kena pakai elok. Allah kata, khudhu zinatakum. Ambil pakaian, perhiasan yang paling elok. Pakai nak main semayang. Salahkah pakai elok? Salahkah semayang dalam keadaan yang tertib, khusyuk, kemah apa semua? Tak salah. Tuan-tuan main pakai cantik. Saat ni main pakai lebih kurang kan? Pakai ikut dan. Orang tanya, pasal apa hang teruk sangat ni? Pakai macam nak pergi mana halatah. Dia tak lagi pakai elok, riak pula. Lepas tu dia duduk, daripada dia duduk mazhab sedap, betul dia pergi mazhab tak sedap. Buat bagi masin ke bagi paik. Kata pasal apa hang? Tidak duduk mazhab sedap. Lagi buat elok-elok, buat sedap-sedap, riak pula. Buat lebih kurang. Cincai, ikan pun bukan bersiang pun, tauk tu dalam periuk tu. Ui, janganlah buat lagi tu. Lagi buat elok-elok, hias elok-elok, orang kata riak pula. Isunya bukan pada perbuatan. Riak bukan pada perbuatan. Riak bukan masalah perbuatan. Riak masalah qalb. Masalah hati. Tuan-tuan, satu orang teriak. Teriak ni bagus. Sahabat Abu Umamah, kalau tak silap saya, dia kata apa? Hampir balik teriak di rumah. Saya nak sebutnya bukan soal perbuatan, tapi soal niat. Tuan-tuan, barangkali boleh jadi satu orang yang pakai elok tapi ikhlas berbanding orang yang pakai tak elok tapi riak. Boleh jadi tak? Satu orang duk main buat warak, pakai pun tak elok kan. Sebab pasal kadang-kadang sahabat tengok setengah orang duk buat bercakap lembek. Assalamualaikum. Awak ustaz, dia warak. Buat bagi elok cakap bagi elok, cakap bagi dengar. Sahabat kata kalau Nabi cakap, kalau dia Nabi cakap kami dengar, cakap bagi elok. Kan? Dia soal apa? Dia soal niat. Sebab tu kadang-kadang ada orang pakai lekeh-lekeh. Nak abang apa? Kita pakai bagi kemah pasal kita mampu, pakai elok-elok nak main sembahyang. Dia pakai tu koyok, pakai pun lebih kurang, jalan pun tahu langkah tak pi. Kununnya nak habaq apa? Zuhud lah. Yang ni riak yang berat ni, riak yang serang orang agama. Pasal tu Nabi bila dia pakai pakaian yang dia mampu. Dia tak buat-buat. Nabi bukan buat-buat. Kita masalah apa? Masalah kita buat-buat. Kalau mampu, pakai cara mampu.
Nabi suruh kita zuhud, Nabi suruh kita qanaah, tapi Nabi tak suruh kita berlakon miskin. Yang berlakon miskin tu bukan zuhud, kedekut. Kedekut. Saya memang tak setuju langsung orang yang buat warak pelik ni. Dia tengok ustaz, dia ni kaya, tanah bendang banyak. Tengok kain pelikat dia, koyok sampai mana tu. Yang ni kedekut, memang teruk, memang tak guna. Kuno ni apa? Saya ni dhaif, saya ni zuhud, saya ni orang bagus. Orang bagus apa? Nabi marah. Nabi tengok satu orang pakai tak elok, pakai buruk. Nabi kata, hang ni ada duit tak? Inda mal. Hang ada duit tak? Ada. Min aina mal. Daripada mana duit hang? Dia kata, saya belah kambing, belah lembu, belah unta. Nabi tanya, dia ada harta tak? Nabi tengok teruk dia pakai. Mau kita kata, baguslah dia ni, tak fikir dunia, baguslah dia ni. Tengok, baju pun lebih kurang ya. Dia duk fikir nak mati tu. Tak, memang dia mati dah dulu pun. Apa pakai? Kalau tak mampu, buat cara tak mampu, buat cara mampu. Tak payah duk berlakon susah. Agama tak suruh. Dia kata, Nabi pakai baju terkoyak. Nabi memang tak mampu. Sahabat memang tak mampu. Nabi tak makan pasal apa? Memang dia tak ada. Ada orang bagi, dia makan. Tuan-tuan faham tak? Orang hantar kambing, Nabi makan. Dia kata, saya macam Nabi juga. Walaupun ada duit, saya tak makan. Saya tunggu orang belanja. Nabi memang tak ada. Hang buat-buat tak ada. Nabi marah. Nabi kata, pakai pakaian ni sesuai dengan rezeki yang Allah bagi. Innallaha yuhibbu an yura. Tuhan suka nak tengok nikmat dia. Yang Allah bagi tu ada pada kita. Allah tak suka kalau dia bagi nikmat, kita duk berlakon susah. So, kadang-kadang tuan-tuan, kita jangan judge orang. Tengok, dia ni pakai kereta besar ni, megah, sombong. Dia mampu. Dia nak main masjid bagi mudah. Dia nak pergi buat kerja bagi mudah. Dia nak bagi keluarga dia selesa. Dia mampu. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ini sampai main masjid pun pasal apa lambat ustaz. Tolak kereta pecah peluh ni. Kereta mampu. Buat susah tak? Itu bukan agama. Pasal itu, kalau satu orang salat, dia bagus, dia salat, dia baca. Tu imam pun baca elok. Saya tapi abang, tu imam baca bagi tak elok Awak pula. Bahaya tu imam. Baca elok ni riak. Tu imam baca elok, pasal memang kena baca elok. Dan Nabi pun suka orang baca elok Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada kalangan kami orang yang bila baca Quran, dia baca tak elok. Quran sendiri suruh baca bagi elok. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran bagi elok. So, adakah orang yang baca Quran dengan elok itu riak? Itu soal dalaman dia. Soal dalaman dia. Satu orang baca sedap, baca elok. Adakah dia riak? Kalla. Tak. Macam mana kita nak tahu dia riak? Pergi tanya dia. Hang baca pasal apa tadi? Pergi tanya. Pasal soal niat kita tak tahu. Pasal itu kadang-kadang kita nampak orang tu zuhud. Kita nampak orang tu macam tak riak. Tapi sebenarnya dia duk riak tak sangka tu. Lepas tu bila orang puji, dia kembang. Tengok. Nampak? Okey. Pasal itu kadang-kadang orang puasa boleh jadi riak. Orang yang makan tak riak. Betul tak? Tuan-tuan bila? Contoh lah contoh. Riak ni berat. Satu orang, kita tak pernah nampak dia puasa, duk makan. Dia riak tak? Nak riak apa? Dia tak puasa. Riak ni nak pergi kat siapa? Yang puasa. Pasal tu riak boleh serang orang abid, ahli ibadah. Bahaya, hati-hati tuan-tuan. So, apa yang penting, sekali kita akan tengok, kata Fudail bin Iyad. Siapa yang buat suatu benda, kata Fudail bin Iyad, siapa buat satu amalan bukan kerana Allah, dia syirik. Siapa yang tinggal satu amalan kerana manusia. Tuan-tuan bagi elok, dengar bagi elok. Siapa yang tak buat satu amalan kerana takut manusia kata, dia riak. Pelik tau. Sebab itu kalau kita nak buat, kita buat ya. Tuan-tuan nak baca Quran, baca ya. Tuan-tuan nak semayang ya. Yang penting, tuan-tuan tahu kerana Allah. Orang nak kata apa, biar pergi. Tapi kadang-kadang kita ni, aku tak boleh buat lah. Sekali orang kata, tak buat. Kata Fudail, inilah maksud riak yang sebenar. Supaya orang kata dia bagus. Dia harapkan orang puji juga. Itu kata Fudail bin Iyad. Kemudian selain daripada riak, hadis ni juga maksud apa?
Maksud hadis ni dia buat untuk orang lain. Satu orang dia tunjuk, satu orang lagi mungkin dia tak tunjuk tapi dia cerita. Yang cerita ni lagi jahanam kan. Pasal apa? Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, man samma'a an-nas bi'amalihi samma'allahu bihi masami'a khalqih wa sagharahu wa haqqarahu, atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga Al-Baihaqi dan juga oleh Ahmad. Apa dia maksud dia? Man samma'a. Tadi riak. Hadis ni dia bukan fokus riak ya. Hadis ni dia rangkum semua benda yang kita buat kerana orang selain daripada Allah. Tak kira lah sama ada buat tu tunjuk ke, buat tu habaq ke, whatever, apa jenis sekalipun, yang penting tuan-tuan buat di atas sebab orang. Kan? Setengah orang tuan-tuan, dia mungkin tak tunjuk tapi dia cerita. Kan? Ataupun dia buat status Facebook, ataupun dia buat status WhatsApp. Kan? Itu pun termasuk riak ya. Dia tak buat tapi dia tulis. Dia tak buat tapi dia cerita. Dia tak buat tapi dia macam cara kan. Okey, antaranya pasal tu duk buat letih tu pun antara tanda-tanda dia nak suruh kita tahu lah, kata dia mungkin makik. Dia tak mengantuk orang ni. Pasal apa? Bangun awal. Pasal apa bangun awal? Tahajud. Dia nak abang. Dia jadi ketat dada. Dia jadi macam blok pak saluran bila tak boleh abang. Nabi kata sesiapa yang samma'an nas bi'amalih, yang dia memperdengarkan, samma'a, dia memperdengarkan. Sama'a, kalau sama'a dengar, sama'a memperdengarkan. Sama'a dia memperdengarkan amalan dia kepada orang lain untuk tujuan apa? Kita pergi habaq untuk tujuan orang tahu lah. Maka Allah akan Allah akan Ta'ala akan memperdengarkan aib dia di telinga-telinga orang yang dia cerita tadi. Allah akan hina dia dan Allah akan perjatuhkan dia. Nampak? Siapa yang cerita kebaikan dia, tuan-tuan, kita bila cerita kebaikan kita ni harap pujilah. Allah kata apa? Allah akan pendengarkan keburukan dia. Allah akan singkap keaiban dia. Daripada tujuan dia nak bagi orang suka, pergi bagi orang benci. Sebab tu saya kata tuan-tuan, orang suka dekat kita ni bukan kerana kita. Sebab kadang-kadang ada, saya bagi tahu betul terang-terang, berapa banyak benda yang kita buat habis cara nak bagi orang suka, tapi dia tak suka juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang kita tak buat apa pun, dia suka kat kita. Sebab itu dalam hidup ni, benda yang paling penting kita kena sedar apa dia? Suka atau benci manusia pada kita adalah di atas kehendak Allah. Pasal tu kita jangan peduli orang. Kita buat macam-macam nak bagi dia tu suka kita. Dia tak suka. Pasal apa? Pasal Tuhan tak buka untuk dia suka. Tiba-tiba ada orang yang kita tak buat apa pun kat dia, dia suka. Sebab itu bila kita buat satu benda yang Tuhan suka, Allah akan buat orang suka. Pasal itu apa yang tuan-tuan nak buat untuk orang suka? Tuan-tuan buat apa yang Allah suka. Sebab bila Allah suka, dia panggil Jibril. First dia panggil Jibril. Dia habaq kat Jibril, aku suka kawan tu. Pasal dia buat benda yang aku suka. Aku cinta dia. Jibril tahu. Jibril panggil malaikat. Malaikat kata, Allah suka laki-laki tu. Malaikat pun suka. Bukan kita buat untuk malaikat. Kita buat kerana Allah. Tapi oleh kerana Allah suka, malaikat suka. Bila malaikat suka, Allah buat penduduk bumi pun suka. So, buat apa saja yang Tuhan suka, orang akan suka. Kita kadang-kadang macam ni ya. Saya bagi terus terang contoh. Kita nak berkawan dengan satu orang sampai kita gadai prinsip kita. Boleh saya bagi contoh? Kita nak masuk dalam satu grup. Saya bagi contoh kita nak masuk satu grup, kita nak bagi kita boleh masuk. Kita pergi buat apa yang mereka suka. Pasal nak bagi masuk walaupun benda yang Tuhan tak suka. Boleh saya bagi contoh? Boleh lah. Kita bagus, kita tahu mengumpat tak bagus. Tapi grup tu, grup kaki, ngata.
Sekali lagi kalau kita pi buat baik sangat, depa tak mau nak kawan dengan kita, tak apa nak masuk. Dia tahan tak payah main, hang bagus, hang orang masjid, hang duduk lain. Jadi kita akan jadi keseorangan, kita jadi macam tak masuk. Itu je nak kita pun tumpanglah mengata sama. Pasal apa? Pasal kita nak geng dengan depa. Kebanyakan orang kadang-kadang dia gadai prinsip dia langgar atas perintah Allah itu kerana apa? Kerana dia nak bagi orang suka. Dia nak masuk dengan geng tu. Saya kata kat sebagian sahabat-sahabat saya kata baguslah awak semua pergi kayuh basikal. Kan? Kayuh basikal bagus. Tapi bila kita nak kayuh basikal, kita kena jagalah soal aurat kita. Saya tak mau sebut lah, tapi saya sebut sikit lah. Pasal apa tak mau sebut? Tu takut orang marah. Tu pun buatkan orang tu. Tu saya kena kata juga. Tu tuan-tuan kata, saya kata dulu. Okey ke lah ni? Okay. Kita pergi, kita pakai pakaian kita. Dia pun pakai pakaian yang pakaian, faham? Kita orang nak jual kami, tak boleh macam ni. Tak boleh jadi geng lah. Tak apa. Kayuh seorang pun tak apa. Kayuh juga kan. Yang penting ada orang ke ada gerek? Ada orang ke ada gerek? Kita bila kita masuk, kita nak kawan kerana apa? Dalam apa benda pun bila kita nak join, kita nak masuk, kita nak kawan, kita nak tanya, kita nak kawan untuk apa? Hatta kita dengan isteri kita pun, kita berkahwin kerana apa? Kita kawan semua kerana Allah lah. Tapi kalau kerana nak berkawan dengan hang, nak masuk dalam grup ni, nak berkumpulan dengan hang, nak join hampa, sampai aku pun kena buat apa benda yang Tuhan tak suka, ingat minta maaf tak apa. Biar tak berkawan dengan orang pun tak apa, janji kita tak langgar apa yang Tuhan tak suka. Prinsip. Sebab Allah dah beritahu, kalau hang buat satu benda kerana orang, hang duduklah dengan kawan tu, tapi hanya mai kat aku. Bumi mana kita nak pijak, langit mana kita nak junjung, kalau pemilik langit dan bumi tak redha dengan kita. Kalau kawan tu tak redha, kita pergi kawan dengan orang lain. Kita tak boleh masuk kumpulan tu, kita pergi kumpulan lain. Banyak lagi. Hang tak mau kawan dengan aku, hang tak mau masuk dengan aku, tak apa, orang lain banyak lagi. Tapi kalau Tuhan tak suka kat aku, atau aku buat benda yang Tuhan tak suka, pasal itu orang tanya Ibn Abbas. Orang tanya, wa fakihatun wa abba. Apa maksud? Fakihah, kami tahu. Buah. Abba, apa maksud dia? Ibn Abbas kata, aku tak tahu. Habanglah. Apa dia pun tak apalah. Apa kata Ibn Abbas? Apa bumi lah yang aku nak pijak. Apa langit lah yang aku nak duduk. Maksudnya, di bumi mana aku nak duduk. Di langit mana aku nak berpayung. Kalau aku cakap satu benda yang Tuhan tak cakap. Pasal itu tuan-tuan, kita dalam hidup ni kena ada prinsip. Kena ada prinsip. Kalau gamak kita masuk dalam grup tu, duk cerita lok-lak, duk kira bergalak apa semua, yang over lah, yang sikit-sikit tak apalah. Tapi yang kalau over, tuan-tuan nak buat apa? Nak buat apa? Mau duk sat, duk tunjuk gamak perempuan telanjang, ustaz duk ni. Dia tahu ustaz nak leh pun sekejap lagi, mereka tak mau kawan dengan saya dah. Hang kawan di situ, esok hang masuk dengan engkau sekali dengan mereka. So kita bang dulu ustaz, tapi kita akan balik. Terbagi laluan pada azan. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita buat untuk dunia ni satu benda yang kita bahaya, tuan kena ingat. Kalau kita buat untuk akhirat, dunia kita dapat. Dunia kita dapat. Kalau tuan-tuan buat untuk akhirat atau untuk Allah, dunia tuan-tuan dapat. Confirm dapat. Satu orang dia buat kerana Allah. Dia buat amalan ke, sedekah ke, semayang ke, apa ke, dia tolong ke, apa ke, dia buat kerana Allah. Contoh tuan-tuan pergi tolong kenduri. Tuan-tuan buat kerana Allah. Dunia punya bahagian dapat? Dapat ah? Depa kata hang pergi tolong aku kenduri dah ni. Depa nak bagi apa? Tak tahu depa nak bagi apa. Depa tak kata pun nak bagi apa. Tak ada mesyuarat tu, tak ada sebutlah nak bagi apa, tapi depa suruh tolonglah. Depa tak abang nak bagi apa? Tak ada. Tak apa, aku pun tak harap ah. Pi tolong-tolong kerana Allah je. Balik-balik. Dapat tak? Mesti dapat. Lauk lebih. Okey ya? Habis sangat, senduk kan, perayuk. Kalau kita buat kerana akhirat, dunia kita akan dapat. Tapi kalau kita buat kerana dunia, akhirat confirm dah tak dapat, betul tak? Kalau tuan-tuan buat kerana dunia, kerana orang, kerana apa sajalah, bukan selain Allah, akhirat tu confirm dah tak dapat. Dunia pun tak tentu. Dunia pun tak tentu. Tolong satu orang, duk harap dia nak tolong balik. Macam duk ada. Tolong macam dia nak tolong balik kan. Tak tahu bila mai masuk, tak ada sampai masuk pun tak tolong ah. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata, "Man kanatil akhiratu hammahu." Nabi kata siapa yang buat satu benda hammah, tujuan dia akhirat. Ni Nabi bagi jelas. Nabi kata man kanatil hammah, siapa yang hammah, niat dia, maksud dia itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang buat satu amalan, satu perbuatan, tak kira lah tolong orang ke apa ke, akhirat menjadi maksud dan tujuan dia, Allah Ta'ala akan bagi apa yang dia nak, dan dunia akan datang raghimah, tunduk pada dia. Dia tak harap dunia, tapi dia buat untuk akhirat, dunia akan mai kat dia. Tapi Nabi ingatkan, waman kanatid dunya hammahu. Tapi siapa yang buat kerana dunia? Kerana dunia ni kerana orang, kerana pujian, kerana dunia. Apa yang akan dia dapat? Ja'alallahu faqrahu baina ainih. Tuhan akan jadikan kemiskinan di antara dua mata dia. Maksud tak boleh apa? Bukan setakat tak boleh apa? Wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dia sanggup gadai apa saja dia langgak kerana untuk dapat dunia. Tuhan kata dunia tu pun dia tak boleh terang mana pun. Korang-korang kita kata kan, macam kita kata hang tak boleh akhirat, dunia boleh pun padan lah. So korang-korangnya macam orang kafir kan, depa akhirat masuk neraka, tapi dunia kita tengok syurga bagi depa, kita kata padan lah. Tapi kita dah lah dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh, dunia pun tak boleh. Satu orang, bukanlah saya kata boleh, tapi tak bagus tak? Satu orang kaya tak sembahyang, korang-korang dia dunia puas
Dia tahan puas betul dah. Aku puas betul, aku duk tahu dah akhirat aku esok memang pi lah. Aku bagi padan betul nak masuk akhirat pun. Oh, bahasa. Tapi bila dia kita rasa okey ya. Satu orang dunia pun selekeh, dunia pun miskin, dunia pun teruk, akhirat pun tak. Hang dah lah miskin, mayang pun balok, dunia pun dah teruk dah, akhirat esok lagi teruk. So, pasal itu tak rugi orang yang niat kerana Allah. Walaupun mungkin dia tak dapat dunia. Tapi Tuhan janjilah kalau dia buat memang Tuhan akan bagi dunia. Tuan-tuan hadirin mukminin. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, Nabi kata dalam hadis ni daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Sebelum kita nak baca hadis Abu Dzar ni supaya tuan-tuan tak keliru, saya nak sebut satu hadis yang mana Nabi SAW sebut pada orang yang melakukan sesuatu amalan memang Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia kepada orang tersebut. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Cuma sebelum kita nak tutup kuliah ni, kita nak jelaskan kepada tuan-tuan bukan semua amalan yang bila kita buat ada orang puji atau bercampur dengan penglihatan manusia ni, Allah Ta'ala hukum riak. Saya bagi contoh. Kita buat satu amalan tak harap pada orang. Kita semayang ke, kita puasa, kita tak harap ke orang. Kita sedekah ke, kita baca Quran ke, kita mengajak ke, kita tak harap. Tapi bila lepas kita buat, dia mai kat kita. Dia terima kasih lah, bagus lah. Dia mai puji kita. Kita nak rasa macam mana? Bila satu orang lepas kita buat, tapi ingat, kita tak harap. Dia kata, saya tak harap ustaz, tapi apa pun dia tak kata. Macam mana? Dia balik-balik masjid, dia telefon. Tok Imam, macam mana tadi? Okey, ceramah. Saya ni lagu mana pun tak apa, tapi saja nak dengar apa ya. Macam mana? Kalau tak kira, kalau tak peduli, tak payah dia ambil tahu apa. Tapi kalau duk tertanya-tanya ni, tertanya-tanya ni sahih lah kata dia mau. Betul tak Azan? Tapi kalau memang kita ikhlas, orang mai puji, yang tu Allah nak bagi. Sebab itu dalam hadis yang kita nak baca tadi, Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Yang ni anugerah. Bukan kita, syarat dia bukan kita harap. Seperti mana dalam hadis daripada Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ara'aita ar-rajul ya'malu 'amal minal khair. Apakah pandangan kau wahai Rasulullah? Satu orang laki-laki dia buat satu amalan minal khair. Wa yahmaduhu an-nasu alaih. Manusia puji dia. Manusia puji. Wa yahmaduhu an-nasu alaih. Dan manusia puji di atas apa yang dia buat. Afara'ait. Dia berkata, ara'aitar rajul. Apa pandangan kau? Dia kata, Haji, bagus Haji. Apakah hukum orang macam ni? Nabi kata, tilkal ajil busyral mu'min. Itu adalah, apa? Itu adalah ajil. Satu nikmat yang Allah segerakan untuk dia. Maksudnya Allah yang bagi. Yang tu bukan riak. Rosak ada amalan dia? Tak. Dia syukur. Kerana apa? Dia syukur kerana amalan itu mendapat manfaat pada manusia. So bila tuan-tuan buat orang puji, jangan susah hati. Kalau orang tak puji, susah hatilah. Susah hati tak? Kalau orang puji, susah hati tak? Tak puji. Alhamdulillah ustaz, orang puji. Tilkal ajil busyra. Allah Ta'ala nak bagi kat saya. Situ kadang-kadang kita orang mat pujian ikhlas. Pujian ikhlas. Hatta kan pujian kita lepas mati pun ada manfaat tau. Nah, satu jenazah lalu depan Nabi. Nabi kata, dengar sahabat kata, dia ni bagus, dia ni bagus, dia ni bagus. Nabi kata, wajabat, wajabat, wajabat. Orang puji dia. Orang puji lepas mati. Sahabat tanya, apa dia? Umar tanya. Siapa Rasulullah? Dah hampa puji dia, syurga lah untuk dia. Mari satu orang kutuk dia. Mari satu jenazah orang kutuk dia. Umar tanya, apa siapa Rasulullah?
dah hampa kutuk dia dapat neraka. Antum syuhada, kamu saksi Allah di bumi. So pujian orang ni rezeki Allah. Kalau orang puji, tak terima lah. Kan, ustaz bagus ustaz. Pandai ustaz. Alhamdulillah. Tapi kita tak harap lah. Kan? Kita tak kenyang dengan puji itu, kita tak hidup dengan puji itu, dan kita tak rasa seronok, dan kita tak semangat di atas puji itulah. Tapi kita syukur. Kalau orang tak puji, lagi bagus. Lagi menjaga keikhlasan. Bila kita buat, tuan-tuan, buat satu ibadat, bila ikhlas ni, kita rasa tenang. Tapi saya nak sebut juga, kadang-kadang ada orang, dia tak nampak macam nak puji, tapi sebenarnya dia memang nak puji. Yang ni bahaya. Seperti kata sebahagian salaf, riak ni dia banyak kategori. Yang paling berat sekali kategori apa? Kategori yang dia buat bagi orang nampak macam dia tak nak puji, tapi dia mengharapkan di atas tu dia dipuji. Saya bagi contoh macam ni. Satu orang duk sembang dengan kita. Saya ni bukanlah ada siapa-apa pun. Dia nampak macam apa? Macam bagus ya. Saya ni mai tuan-tuan, tak ada apa pun saya ni. Siapalah saya. Saya ni barangkali lebih hina pada tuan-tuan. Ayat dia tu. Tapi sebenarnya bagusnya dia ni. Tuan-tuan faham tak? Yang ni dia panggil apa? Dia panggil kias berlapik. Dia nampakkan seolah-olah dia tu dhaif. Dia nampak tak ada apalah, siapalah kan. Atau ayat kita dengar pun baguslah. Siapalah saya pada pandangan tuan-tuan. Hanya ada lidah dengan gigi. Tuan-tuan pun dengar bagus. Ayat dia tu ayat tawaduk. Ayat dia cakap tu ayat tawaduk. Ayat merendah diri. Tapi ayat saja merendah diri. Diri itu duk angkat. Faham ke tak? Yang ni cukup bahaya. Satu orang mai kata, ustaz ceramah bagus. Memang saya bagus. Memang saya bagus. Tak tahu lagi. Tak pernah dengar ceramah saya. Saya orang bagus. Yang ni clear riak. Barangkali yang ni tak riak. Pasal apa? Terus terang. Tapi satu orang yang ni yang kita takut. Bagus ustaz. Allah ramai lagi bagus. Apalah saya ni. Allah sikit. Tak ada apa. Allah tak ada apalah. Syahadah hebat lagi banyak. Dalam hati. Hamba orang tak tahu. Tak tahu. Dalam hati. Tu yang dalam hati. Yang depan kita. Bagus ustaz. Allah ada apa saya ni bukan ada ilmu apa. Saya ni biasa duduk di atas kerusi. Diorang panggil. Tak tuan-tuan lagi lah. Tak ada lagi orang alim. Tak apa, orang tak kenal apa semua. Yang tak tahu ya. Yang ni lagi bahaya. Menampakkan, menzahirkan, membrandkan diri seolah-olah tawaduk, seolah-olah zuhud, seolah-olah tak ada apa. Tapi ini yang kata sebahagian salaf mencela diri. Tengok perkataan dia apa? Mencela diri, merendahkan diri, menghinakan diri dengan maksud apa? Dengan maksud apa? Dengan maksud nak makan puji. Nampak tak? So riak ni sangat bahaya. Orang yang cakap tu terang pun boleh jatuh riak. Orang yang tak nampak terang-terang macam nak riak, sebenarnya duk pulun nak riak. Bahaya tuan-tuan. Tapi tak apalah. Pasal apa? Pasal bukan kita nak hukum. So kalau orang cakap macam tu, tuan-tuan hukum apa dia cakap dah. Sekali satu orang mai satu ustaz mana kata imam mana ke baca sedap. Sedap tu imam baca macam imam Mekah baca. Tak ada saya biasa-biasa. Astagfirullah. Riak tu. Dah orang puji dah buat-buat tak ni pula. Gimana ni? Cakap betul terang pun salah. Kalau tuan-tuan mai kat dia kata baca sedap macam imam Mekah. Saya pasal duduk polis kalau duduk Mekah dia lantik jadi imam lah. Sudah pas ke tepi. Yang tu pun tak kena. Cakap tak rendah diri pun. Baca sedap macam rasa duduk Mekah. Tak ada apa saya. Tak ada apa saya biasa. Yang tu pun. So apa kesimpulan dia? Saya nak kata apa? Semua kita boleh jatuh riak.
Yang cakap tinggi boleh jatuh riak. Yang cakap rendah tu pun tak tentu lagi ikhlas. Tu maksud saya. Last sekali buah dia apa? Serah kat Tuhan lah. Tak payah duk nilai orang. Tapi kita nak kata semua orang cakap tinggi tu, semua orang yang cakap tinggi tu riak, kita tak tahu. Tak semua orang cakap rendah tu ikhlas. Dalam siapa yang sampai, sampai. Siapa yang tak sampai, riak. Okey. So yang terakhir, saya nak sebut apa yang diperincikan sedikit oleh para ulama. Okey, satu orang yang dia buat satu amalan, first dia tak riak, lepas tu dia riak. Ini kita nak rinci ni. Berapa note penting. Saya dah bahas setakat saya mampu, setakat itulah saya boleh tuan-tuan. Terimalah sekadar apa. Ayat lain. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan, last kita nak masuk pada perincian. Satu orang dia buat, first dia tak ikhlas. First dia ikhlas. Lepas tu dia tak ikhlas. Dia jadi macam mana? Satu orang dia sedekah. Sedekah dia ikhlas. Sedekah. Lepas tu orang puji dia. Dia buh RM1. Dia kata, jarang orang buh dalam tabung ni. Tu ke? Allah, saya nak buh lebih lagi ni. Yang ni, ulama kata, awal tadi, okey. Tuhan dia detail. Awal tadi, yang mana dia buat tu, dia memang ikhlas, Tuhan terima. Second tu, yang dia buat lepas kawan tu puji, yang tu, esok dia ambil kat kawan tu. Boleh? Tapi ada benda yang awal ikhlas, lepas tu tak ikhlas, Jahannam daripada awal. Macam semayang. Allahu Akbar. Ikhlas lah. Lepas tu orang kuih ramai. Ramai. Rakaat pertama, ikhlas lillah. Mai rakaat kedua, orang mai. Orang duk tengok dia, yang orang pun tengok dia. Dia tak ikhlas. Dia riak. Lepas tu dia layan riak tu. Tak layan. Artinya apa? Dia perkemah lagi. Tadi pun kemah dah. Allah. Tadi ikhlas. Lepas tu dia tengok ada orang. Daripada alhamdulillahirabbilalamin. Volume kuat Artinya dia terikut dan dia tewas dengan riak itu. Rosak keseluruhan amalan itu, walaupun daripada awal tadi dia mungkin ikhlas. Pasal salat, kata ulama, dia ibadat yang satu. Sedekah dia tak satu. Sedekah ni dengan sedekah tu dia pisah. Tapi semayang dia satu. Melainkan kalau lohok dia ikhlas. Pasal dia mayang di rumah. Mai asak dia tak ikhlas. Pasal apa? Pasal ada orang nampak. Mungkin dia mayang di masjid. Pasal itu saya tak pernah pergi masjid, Ustaz. Saya takut riak. Itu satu bab pula. Ada juga lah tu. Ada juga. Tuan-tuan dapat tak? Lohong tadi okey tak? Okey. Asak tak okey lah pasal dia riak. Tapi kalau satu orang, dia salat, lepas tu dia ikhlas, lepas tu dia meriak, dia lawan. Allahu Akbar. Kan? Dia mayang, ikhlas, lepas tu dia meriak. Dia layan sat. Astagfirullah, astagfirullah. Dia lawan dalam diri dia. Apa ni? Kan? Dia lawan. Ada tak mai? Ada. Bukan tak ada, dalam semua bab ada. Kan? Dia kembang, elok nak pecah. Astagfirullah, apa dia ni? Astagfirullah. Dia sedap balik, dia kecut balik. Kata ulama, yang ni Tuhan terima semua. Pasal apa? Pasal dia lawan. So nak bagi tak riak langsung ni mustahil lah. Nak bagi tak rasa langsung, cuma tuan-tuan kena lawan. Janganlah macam ni. Tuan-tuan masak kan, tuan-tuan masak hidang. Orang puji gulai, tanya sayur, Jahannam. Faham ke tak? Tuan-tuan masak gulai, masak sayur. Orang puji gulai, tuan-tuan tanya sayur. Faham ke tak? Orang perempuan faham. Dia kata gulai ni ya Allah sedap, berlemak, cukup. Sayur pun masak, sayur macam mana sayur?
Oi, hang apa ni? Orang puji gulai patut lawan lah. Ini dia pergi tanya, hatta nasi pun dia tanya, nasi rasa aku mana? Nasi saya juga tak tu. Yang ni jahanam, habiskan gulai-gulai tu. Faham ke tak? Sebab dia layan, dia pergi ikut, dia pergi jatuh dalam tu. Kita kena lawan. Oh, tu gulai, sayur. Tu baru makan gulai, makan sayur. Ataupun kalau ni, tu lapak tu. Lawan. Kita kena lawan. Kan? Itu. Itu kata para ulama. Okey. So, ada juga ibadat yang dia muncul selepas kita habis. Yang ni tak apa. Tuan-tuan solat kan. Lepas tu tuan-tuan balik. Alhamdulillah. Hari ni aku boleh solat elok. 5 waktu semua di masjid. Alhamdulillah. Hari ni boleh pergi mengaji. Sihat. Alhamdulillah. Maksudnya perasaan seronok. Perasaan happy tu mai. Lepas habis. Yang ni kata Nabi dalam hadis Umar Al-Khattab. Nabi kata, man sarrathu hasanatuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang seronok dengan ibadah yang dia buat dan dia tak seronok dengan maksiat yang dia buat, itulah orang mukmin. So yang tu tak ada masalah. Tuan-tuan hari ni balik, alhamdulillah saya ustaz, alhamdulillah. Saya rasa syukur 5 waktu saya di masjid. Alhamdulillah hari ni saya boleh ikut kelas, sempat ada masa. Alhamdulillah. Dia seronok, itu bukan riak, tapi dia syukur. Nabi kata itu mukmin. Itu mukmin. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan, kita juga nak sebut mana-mana amalan yang memang disuruh kita menampakkan amalan itu, maka ia tak termasuk dalam riak. Amalan yang memang disuruh kita tunjuk. Yang ni memang kita kena tunjuk. Seperti datang ke masjid. Allah kata warka'u ma'ar raki'in. Pergi salat di masjid. Kita tak akan boleh pergi salat melainkan orang nampak. Tak tahulah kalau tuan-tuan mai orang tak nampak. Bila mai orang tak nampak? Bila orang balik. Tapi bila kita mai orang nampak lah. Nampak. Tapi kalau kita tak mau bagi orang nampak, kita tak payah mai. Azan. Azan dekah ke pelan? Azan dekah. Speaker rosak ke? Tak. Tok Bilal sakit ke? Tak. Tak dengar. Dia tak riak. Oh, jahanam. Jahanam kita Tok Imam. Dia pergi, Allahu Akbar. Allah. Awak slow. Cakap. Awak tak dekah. Riak. Yang benda kena dekah. Kan? Tok Imam. Dia kena baca kuat. Dia baca kuat. Benda yang Tuhan suruh tunjuk, Tuhan suruh kuat, Tuhan suruh nampakkan, Tuhan yang suruh kita buat. Faham? Boleh? Tak ada masalah. Lepas daripada semayang, kita zikir. Ada orang nak semayang sunat. Semayang lah. Tak ada masalah. Tuhan suruh. Lepas pada semayang, pasal apa? Aku nampak hang tak berzikir. Aku bukan tak mau berzikir. Sekali kalau aku berzikir, orang nampak. Jadi aku tak berzikir. Oh, bagus ya. Hang tak riak. Nampak? So, dalam hal ini, benda-benda yang memang kita disuruh buat, jalan. Tuan-tuan, benda wajib, mana boleh riak? Benda wajib, memang tuan-tuan semayang lohok riak. Sebab itu Nabi, benda wajib, dia buat di masjid. Dia tunjuk ke orang. Benda apa yang dia sembunyi? Benda sunat. Sebab itu benda wajib, tak timbul soal riak. Puasa Ramadan, riak. Astagfirullahalazim, aku puasa Ramadan. Riak. Tak riak. Dia kata, hang bagus no. Pasal apa? Hang puasa Ramadan no. Aku tak puasa. Hang bagus lah. Bukan aku bagus, hang tu teruk. Satu orang semayang Zuhur. Bagus ke tak? Bagus apa memang kena semayang. Dia kata, ustaz, suami saya baguslah ustaz. Pasal apa? Dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal. Awak, saya ikut dan. Suami itu baguslah satu bab. Tapi dia buat tu benda wajib. Benda kena buat, betul tak? Benda kena buat, benda yang tak payah puji. Yang selalunya benda yang kita puji, yang rasak amalan kita ni, benda yang Tuhan tak suruh, tapi kita, benda Tuhan tak wajib, tapi kita pi buat. Betul tak? Sebab itu soal amalan wajib, amalan fardu, tak timbul soal kita baik ataupun tak. Ia soal kewajipan.
Soal tak ada, bagui hang. Pasal apa? Hang semayang. Tak, bukan soal aku bagui. Soal benda kena buat. Hang yang tak buat tu yang teruk. Itu kita kena ambil faham. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita nak berdiri pada salat, kita mungkin boleh sebut usalli fardal isya'i, kita boleh sebut lillahi ta'ala, kita boleh sebut. Sebut, setiap manusia boleh sebut. Saya buat ikhlas ustaz, saya buat. Ikhlas bukan soal perkataan. Ikhlas bukan soal perbuatan. Ikhlas antara kita dengan Tuhan. So bila benda antara kita dengan Tuhan, kita tak nilai orang dan orang tak nilai kita. Sebab benda kita dengan Tuhan, yang nak nilai kita Tuhan. So bila kita salat kerana Allah, kita harap pahala. Mai mengaji pun kerana Allah, kita harap pahala. Soal bila kita buat kerana Allah, kecil-kecil ni tak ambil erti sangat. Aku tak mau pergi kelas awak. Ustaz tak tegur aku. Letih. Aku tak mau pergi mengaji pasal apa? Tak mau pergi masjid lah. Tok Imam tak panggil aku makan kenduri. Bila kita buat tu kerana manusia, benda sikit-sikit ni dah jadi besar. Tak mau mai, kawan tu tak tegur, tak mau mai kawan tu tak bagi salam, tak mau mai kawan tu tak mau berkawan, kamu tak mau, hari tu aku pi dia tak mau makan dengan aku, tak mau. Kita tanyalah diri kita. Pasal tu saya kata tuan-tuan, saya tak heranlah manusia ni macam-macam style. Kita pun tak heran Allah jadi macam-macam warna. Tapi kita yang diri sendiri tu kena tanya. Kita main ni atas siapa? Atas tu imam ke? Atas ustaz ke? Perangai mebal ni perangai tak guna, betul tak? Satu penceramah mebal. Pasal tu kita tanya, hang mebal, hang main ceramah ni pasal apa? Tu imam silap. Silap jadual. Dipanggil siapa ceramah tau? Main malam dia. Kalau kita ikhlas, kita mai ada penceramah, abang tu imam. Macam Allah silap ustaz, silap atuk. Tak apa. Bagi dia, saya tak ada masalah. Kita ikhlas, esok kita mai lah malam kita. Pasal kita mai kerana Allah. Kalau orang masjid telefon minta maaf ustaz, kami tak mau dah ustaz. Tak apa. Kita mai kerana Allah, bukan kerana masjid, kerana apa? Ini mebal. Bukan malam saya. Panggil orang lain apa? Tak mau mai lah. Mai kenapa? Bila kita buat satu benda, kita tanya, buat kenapa? Pasal itu benda yang paling besar. Sebelum kita angkat takbir, kita mesti tanya, atas apa kita buat? Soal itu bila kita buat kerana Tuhan. Tuhan yang jadi matlamat. Tuhan yang jadi maksud kita. Tak ada soal berkecil hati. Tak ada soal nak terentak hati ni. Sikit-sikit terentak hati. Sikit-sikit terentak hati. Sikit-sikit terentak hati. Ustaz tak mesej kata ada kelas malam ni. Terentak hati. Aku tak mau pergi. Tak apa. Tak mau main sudah. Letih kita mau nak duk kira orang. Letih. Dia pun letih, kita pun letih. Mai kerana Allah. Kan? Akhirnya kita akan balik bukan dengan ustaz. Kita akan balik dengan lelaki kita. Kita akan balik kerana Allah. Ustaz 3 kali aku pergi hantar kat dia nasi di rumah. Kok nak mesej apa? Kok nak kata apa sepatah? Aku tak mau pergi hantar dah lepas ni. Rugi jugalah saya kan. Tapi soal dia main hantar tu awal. Tak apa, mungkin ustaz lupa. Hantar pula kali kedua. Tak kata apa juga. Hantar kali ketiga. Ni pengabat kalau dia tak puji juga. Kali ni aku tak mau hantar, aku hantar ustaz lain. Allah letih ya tuan-tuan. Saya pujilah. Saya mesej. Sedap. Saya tuan-tuan pun dapat apa? Dapat puji. Esok mati, mangkit. Puji tu tak dan mati pun habis dah. Ustaz siapa hantar dia puji? Dia kata aku hantar kat ustaz nasi. Ustaz puji. Dia kata minggu lepas aku hantar nasi tak hantar lauk. Lupa. Ustaz puji juga. Benda free puji ya. Bukan payah. Tapi kalau kita duk atas harap. Pasal tu kita kadang-kadang baca tu cantik dah. Inna salati wa nusuki. Baca tu terang. Makhraj betul. Sifat huruf pun kena. Tajwid A.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelum baca a'udzubillah, sebelum baca bismillah, sebelum baca Fatihah, boh tu dulu Tuhan suruh. Inna salati lillahi rabbil alamin. Baca macam kamu buat. Mudah-mudahan Tuhan rahmat saya, tuan-tuan. Sajalah saya bagi sikit dan sekira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peringat diri saya dan peringat tuan-tuan semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.